الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا ضد ولا زوجة ولا ولد له ولا أين ولا جهة له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إخلاص النية في القول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Semua sehat ya Allah. Alhamdulillah. Ya kasih salah seorang kamu berbeza. Okey, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan berkat, dengan kurniaannya, Allah taala telah memberikan kita banyak sangat nikmat. Allah taala berikan kita nikmat-nikmat yang tak terhitung banyaknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat pengutusan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat Islam pada bulan ini, pada minggu ini, mereka masih lagi bergembira meraihkan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita umat Islam, kita bergembira kerana Allah Subhanahu wa taala utuskan nabi yang mana telah selamatkan kita daripada lembah kekafiran. Kalaulah dakwah baginda tidak sampai kepada kita semua, nescaya kita semua akan hidup seperti zaman jahiliyah. Alhamdulillah. Nescaya kita semua tak akan berhimpun pada pagi ini di masjid ini. Nescaya kita semua tak akan tahu bagaimanakah cara berbuat baik kepada ibu ayah, berbuat baik, menghormati orang lain. Maka nikmat pengutusan baginda kepada kita sangat besar. Jadi umat Islam di seluruh dunia mereka bergembira berhimpun di masjid, berhimpun di surau, hanya untuk menzahirkan cinta kepada Rasulullah SAW. Inilah medium yang umat Islam pilih. Inilah medium yang mana hari seperti inilah kita berhimpun untuk kita ajar anak-anak kita, kita mendengar sirah baginda, kita mendengar perjuangan baginda untuk menambahkan cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana kita wajib mencintainya dan kita hendaklah meletakkan cinta baginda lebih tinggi daripada cinta-cinta yang lain. Baginda pernah berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya, tidak sempurna iman seorang kalian melainkan dia menjadikan aku orang yang paling dicintai daripada selain aku. Jadi tanpa kita bermasa, insyaAllah kita sambung sedikit daripada kitab Syarah Sulaiman Taufik. Berkata pengarang kita rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa ma'ana ashhadu anna Muhammadan Rasulullah a'lamu wa'atamiru wa'atarifu anna Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qurashi sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa Rasuluh ila jami'il khalq. Jadi kita sampai pada muka surat 9, penerangan tentang nasab baginda, penerangan tentang beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, dan makna asyhadu adalah aku mengetahui dengan hati, meyakini dengan hati, memperakui dengan lidah, iaitu mengucap dua kalimah syahadah bahawa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurashi adalah seorang hamba Allah dan utusannya kepada sekalian makhluk. Itu perkataan sekalian makhluk, maksudnya Nabi diutuskan kepada semua makhluk, iaitu daripada manusia dan juga jin.
Berbeza Nabi-Nabi sebelum Muhammad SAW. Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, Allah utuskan kepada kaum mereka sendiri. Maknanya Allah memberikan mereka tugasan untuk sebarkan Islam pada kaum mereka. Bukan maksudnya mereka tidak dakwah kepada selain kaum mereka, tapi yang paling utama mereka adalah ditugaskan untuk sebarkan Islam pada kaum mereka sendiri. Ada pun Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang terbaik, Nabi yang paling tinggi darjatnya, Nabi yang paling afdal, manusia paling handsome, yang paling merdu suaranya. Nabi kita diutuskan kepada semua makhluk, yaitu semua manusia dan kepada semua jin. Ingat tak, kita masih kecil-kecil dahulu, kita sering diajar Nabi yang paling handsome siapa? Nabi Yusuf, betul tak? Sebenarnya tidak. Nabi yang paling handsome, paling cantik Rasulullah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ini disaksikan pada hadis baginda. Baginda pernah berkata, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajh, hasanal sawt, wa inna nabiyyakum ahsanahu wajha wa ahsanahu sawta." Baginda berkata, tidaklah Allah mengutuskan nabi-nabi itu melainkan ke semua para nabi hasanal wajh, cantik bahasa struktur mereka, wa hasanus sawt, dan merdu suara mereka, dan wa inna nabiyyakum, dan nabi kalian itu Muhammad SAW adalah nabi yang paling cantik bahasa struktur, nabi yang paling merdu suaranya. So nabi kita Muhammad SAW kalau nak dibandingkan dengan kesemua kecantikan dunia, baginda lah yang paling cantik. Ada pun Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf diberikan sebahagian, separuh kecantikan dunia. Tuan-tuan sekalian, kita pada minggu lepas, ingat saya pada minggu lepas, kita dikejutkan dengan pengumuman di Pakistan, yang mana negara ini saya rasa hampir setiap tahun berlaku dekat sana. Dan ketika mana saya berada di negeri Syam pun kadang-kadang berlaku benda-benda begini, iaitu bila tiba musim maulid baginda SAW, ada sahaja golongan-golongan yang benci, yang tak suka, yang pergi membunuh orang Islam gara-gara dia pergi berharap, pergi berselawat kepada baginda SAW. Contoh yang saya sebut sebelum ini di negara Ethiopia, anak sanggup pancung kepada ibunya gara-gara ibunya tak mau dengar, ibunya bergeras nak join dengan orang kampung berharap berselawat. Dan ini di Pakistan sampai kepada saya video, orang Islam sedang berharap, ribuan orang tiba-tiba masuklah golongan ini. Mereka benci dengan baharakan baginda. Orang yang benci dengan maulid baginda SAW berarti dia ada yang seperti mereka sebelum ini. Siapa dia? Itulah Iblis. Iblis, la'atullahi alaihi, Iblis telah warid pada hadis, dia pernah meraung 3 kali. Pertama, Iblis meraung disebabkan diusir daripada syurga. Yang kedua, Iblis meraung kali kedua apabila diturunkan surah Al-Fatihah. Dan yang ketiga, Iblis meraung apabila baginda SAW dilahirkan. Jadi kita tidak seperti mereka. Kita setiap kali musim kelahiran baginda kita berseronok, sebab inilah cara untuk kita ajar anak kita cinta Nabi, cinta orang yang paling kita sayang. Orang kita, budak-budak zaman sekarang, budak-budak sekolah, tanyalah anak-anak kita, mereka sangat kurang diajar cinta Nabi. Mereka diajar letakkan cinta mak ayah lebih tinggi daripada selain. Tidak. Sebagai mereka diajar cinta kepada artis-artis barat. Nampak? Maka sepatutnya kita kena ajar anak kita, letakkan cinta Nabi itu paling tinggi daripada yang lain. Maknanya kita mencintai Nabi lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Kita sanggup mati untuk baginda SAW. Kita lihat, ya, saya punya sikit terus berusaha lebar. Allahu
sahabat. Tengah ramai orang berarah memuji baginda sallallahu alaihi wasallam, datang golongan mereka, lebih kurang 50 orang lebih meninggal dunia. Mereka mati syahid, yang meninggal kena bom sebab mereka mati kena zalim. Mereka mati disebabkan cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada pun pelaku bom tersebut yang bom berani mati, maka berdosa besar. Maka barang siapa kalau diiktiraf bahawasanya mereka semua itu syirik sebab mereka memuji Nabi sudah meninggal, ni kaedah mereka. Siapa puji orang meninggal termasuk Nabi, berarti dia beribadah kepada Nabi, maka beribadah kepada Nabi berarti syirik dan halal darah untuk dibunuh. Sebab tu mereka satu bunuh. Bagi mereka, barang siapa yang membunuh orang yang syirik ataupun orang yang memuji Nabi walaupun Nabi sudah meninggal dunia, maka bagi mereka inilah pahala dosa. Sebab tu mereka sanggup membunuh, sanggup bunuh diri sendiri. Alhamdulillah. Apa? Tuan-tuan sekalian, kita sebagai ayah, sebagai ibu-ibu, kita kena tahu benda-benda begini. Jangan kita kata tak apalah, aku tak ambil indah benda-benda begini. Tidak. Kita tak mustahil nanti bila kita sudah tua, kita lihat dekat grup family kita, grup WhatsApp kita, ada di kalangan anak kita yang terpengaruh dengan hal seperti ini. Seperti saya ni musibah saya. Ada kerabat saya terpengaruh dengan ni, tapi tak ada sampai ngomong ni. Dia terpengaruh dengan pemahaman yang mengatakan setiap kali maulid kadang-kadang dia share tidak boleh haram, kadang-kadang dia share tidak boleh kita buat tahlil, benda ini. Lalu kadang-kadang bila saya balik kampung, kadang-kadang saya rasa tak seronok. Sekiranya sebab kalau dia ada di kampung kita tak sama dengan pegangan dia. Walaupun dia kadang-kadang kerabat kita, tapi bila bersalahan dengan akidah, pegangan lain, maka itu sangat menyedihkan. Alhamdulillah ta'ala. So, kalaulah kita tuan-tuan ada anak kita sebegini, kita kena tahu basic-basic sedikit supaya dia tidak menyesatkan orang lain. Kita kata kepada mereka bahawasanya kadang-kadang mereka kata, adakah Nabi pernah buat? Adakah sahabat pernah buat? Kalaulah, maknanya adakah kita ni cinta kita kepada Nabi lebih daripada cinta sahabat kepada Nabi sampai yang kita nak buat benda Nabi ataupun sahabat tak pernah buat? Maka kita orang Islam, kita sebagai pemimpin, hendaklah kita tahu benda-benda begini. Bagaimanakah kita nak membalas orang yang berkata demikian? Kita mengatakan bahawasanya kalau Nabi tak pernah buat, adakah baginda pernah melarangnya? Dan dalam Islam tidak ada kaedah kalau Nabi tak buat maka haram kita buat. Tak ada kaedah seperti itu. Yang Allah kata dekat Quran apa dia? Allah kata dekat Quran, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allah berkata, apa yang Nabi bawa tu, apa yang Nabi ajar, fakhudhuhu, kalian ambillah, kalian ikutlah. Wa ma nahakum, apa yang Nabi larang, jangan buat. Tak ada pun Allah kata Muhammad tarakahu Rasul. Tak ada pun Nabi kata, Allah kata apa yang Nabi tinggalkan jangan buat. Tak ada. Kita sekarang, zaman sekarang ni, kita banyak membuat apa yang Nabi tak pernah buat pada aspek ibadah, bukan aspek dunia. Aspek dunia lagi banyak lah kan, kipas semua. Aspek ibadah pun banyak kita buat perkara yang Nabi tak pernah buat. Seperti apa? Seperti pembukuan Quran. Kita ambil Quran, Nabi tak pernah suruh kita membukukan Quran. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dia yang perintahkan untuk membukukan Quran. Tidak pernah pun Nabi suruh kita meletakkan titik-titik dan juga baris dekat Quran. Tidak pernah Nabi menyuruh kita membuat azan 2 kali hari Jumaat. Tidak pernah Nabi suruh kita membuat mihrab sebegini. Tidak pernah Nabi suruh kita membuat sekolah-sekolah agama dan juga selainnya. Dan juga Nabi tak pernah pun ajar bila
kita i'tidal, kita baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fihi, tambahan itu tak Nabi ajar pun. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda tidak pernah ajar benda-benda baru pada agama seperti ini, tapi baginda pernah memberi satu kata-kata, "Ma sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'da." Baginda berkata, barang siapa yang mengadakan suatu benda baru dalam Islam dan benda baru itu benda baik, maka baginya pahala dan baginya saham pahala jika orang selepasnya mengikutinya. Nabi sebut lagi, "Wa sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana 'alaihi wizruha." Dan barang siapa yang mengadakan dalam Islam benda yang buruk, maka ke atasnya dosa dan ke atasnya saham dosa jika orang selepasnya mengikutinya. Jadi siapa yang buat inovasi baru pada agama seperti apa? Maulid baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang paling pertama sekali buat? Iaitulah Al-Malik Al-Muzaffar, Raja Muzaffar di Irbil, Raja Kaukabri namanya. Dialah pada Quran ke-7, sekarang Quran ke-15. Quran ke-7, dialah orang paling pertama sekali yang membuat inovasi Maulid Rasul. Dihimpunkan semua ulama-ulama pada zaman itu daripada 4 mazhab. Mereka ajak untuk berarak memuji baginda, berselawat dengan sirah, akikkan makanan, dan 4 mazhab ulama-ulama pada zaman dahulu mereka hadir. Tak ada seorang pun di kalangan mereka mengatakan benda ini haram, benda ini Nabi tak pernah buat. Tidak pernah kata begitu. Sampailah kurun ke-12. Kurun ke-12 lebih kurang 200 tahun lebih lepas, barulah muncul fahaman. Fahaman yang tak suka kita membuat benda-benda begitu. So, apa yang Nabi tak pernah buat, jangan kita kata semuanya haram. Tidak. Dan dalam ilmu usul, ulama usul dah sebut dah, at-tarku la yadullu 'ala al-mana'. Nabi meninggalkan sesuatu itu tidak berarti perkara itu haram. Ulama sebut Nabi ketika hidupnya baginda banyak meninggalkan benda-benda halus. Maknanya Nabi tak sempat nak tunjukkan kepada kita semua benda-benda halus. Kenapa? Sebab Nabi kita sangat sibuk. Dialah seorang ketua agama, dialah ketua negara, maka dia tak sempat nak tunjukkan kepada kita semua benda-benda halus. Tapi walaupun Nabi tidak pernah ataupun tidak membuat Maulid baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi pernah bagi kita isyarat. Nabi pernah bagi kita isyarat agar kita agungkan hari kelahirannya. Apa buktinya? Satu ketika adalah sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam tanya kepada baginda, kenapa Nabi puasa hari Isnin? Maka baginda berkata, "Dzaka yaumun ulidtu fihi wa unzila alayya fihi," atau kata Rasulullah. Baginda berkata, hari itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama hadis, ulama tafsir, mereka mentafsirkan hadis baginda ini. Antara mereka Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti pada kitabnya Husnul Maqsid fi Amal al-Maulid, dia berkata, hadis ini adalah bukti daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda memberi isyarat kepada kita agar kita agungkan hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Dan juga ulama sebut Nabi tidak meraihkan Maulid baginda sebab apa? Ulama sebut sebab Nabi risau. Nabi kesiankan kepada umatnya. Nabi risau, kalaulah Nabi buat, kemungkinan Allah akan wajibkan. Nabi fikir, kalaulah aku buat Maulid aku ni, aku takut, aku risau, aku kesian kepada umatku, aku risau Allah akan wajibkan kepada umatku, maka aku tidak buat. Nampak? Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama. Sebab baginda pernah memberi kita isyarat agar kita agungkan hari kelahiran. Kenapa? Itu benda-benda basic yang perlu untuk kita ada supaya kita menolak fahaman-fahaman yang menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dia kata dekat sini,
Baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada semua makhluk, itu semua manusia dan juga semua jin. Wa yadfa'u dzalika i'tiqad, dan wajib juga meyakini bahawa Baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah dan dilantik menjadi nabi di sana. Kemudian baginda berhijrah ke kota Madinah dan dimakamkan di sana. Ini benda diwajib tahu. Anak kita wajib tahu benda-benda begini. Sebab ini daripada kita dan wajib untuk kita pelajari. Kita semua dia kata wajib yakin bahawa Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Ingat lagi, apabila baginda dilahirkan, Nabi pada awalnya menyebarkan Islam seorang-seorang sahaja. Ketika itu di kota Mekah, dialah orang Islam yang ada dekat situ. Tapi ketika itu ada dua orang Islam. Siapa dia? Nabi Muhammad dan juga Nabi Khadir. Nabi Khadir yang mana sekarang dia masih hidup dan dia tinggal di kawasan laut. Nampak? Laut tu pemerintah lagi. Ini Nabi Khadir. Jadi di kota Mekah, Nabi Muhammad sahaja beragama Islam, maka dia sebarkanlah Islam seorang-seorang sahaja. Bila dia sebarkan Islam seorang-seorang, majoriti orang Arab di kota Mekah tidak terima dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab dan ada segelintir di kalangan mereka yang beriman dengan baginda seperti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali dan juga selainnya. Dan apabila majoriti tak terima dakwah baginda, bahkan mereka menyakiti Rasulullah, menghina Rasulullah, memukul Rasulullah, mereka suruh budak-budak kecil baling batu kepada Rasulullah sampailah berdarah kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau dia nak balas kejahatan mereka, Nabi boleh balas seorang-seorang. Nabi diberikan kekuatan 40 lelaki yang sahsa, tapi Nabi sabar. Ketika itu datanglah malaikat yang menjaga bukit. Datang malaikat jaga bukit, dia kata kepada Rasulullah, dia offer kepada baginda, ya Rasulullah, in syi'ta la'atbaqtu alaihim al-akhshabain. Wahai Rasulullah, kalau kau nak, aku boleh sahaja hancurkan mereka yang menyakitimu itu dengan cara aku himpapkan mereka dengan gunung-gunung. Lihat apa dapat baginda, apa Nabi baginda kata. Dia berkata, jangan. Aku mengharapkan ada di kalangan zuriat-zuriat mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala satu ketika nanti. Itulah kasihnya baginda kepada kita semua. Sayangnya baginda kepada kita semua juga telah balik pada hadis, setelah jabatan sirat, baginda akan tunggu depan jabatan sirat sambil melihat kepada umatnya sambil dia berkata, ummati, ummati. Juga telah balik pada hadis bahwasanya baginda pernah berkata, wa likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi itu, baginda kata, setiap para nabi itu ada satu kesempatan doa yang mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Maka setiap nabi bersegera untuk berdoa dengan doa mustajab itu. Baginda kata, wa in ikhtaba'tu du'a'i du'a'i syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Adapun aku pula, maka aku simpan doaku ini untuk umatku sebagai syafaat untuk mereka pada hari kiamat kelak. Lihat betapa kasihnya baginda kepada kita semua, yang mana kita jarang ingat baginda. Kita tidak tunaikan perintah baginda. Kita kadang-kadang masih bertatih-tatih untuk mencintai baginda, sedangkan kita hendaklah sepatutnya kita ingat kepada baginda, berselawat ke atasnya. Ini kadang-kadang kita pun makna selawat pun tak ngerti. Kadang-kadang sebagian orang wala sini alhamdulillah, sebagian orang bila kita tanya dia apa makna selawat, tidak tahu. Apa makna salam, tidak tahu. Habis itu kalau kita kata jom kita berselawat dan bersalam buat baginda, apa maksud selawat? Apa maksud salam? Jadi benda basic itu kadang-kadang ramai masyarakat tidak tahu apakah maksud selawat, apakah maksud salam. Selawat maksudnya naqu min Allah an yazida sayyidina Muhammad ta'zimah. Kita mohon kepada Allah
agar Allah menambahkan keagungan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu maksud selawat. Salam pula maksudnya adalah natlubu minallahi wa rasulihi al-aman mimma yakhafu ala ummati. Kita mohon kepada Allah keamanan terhadap apa yang baginda bimbangkan terhadap umatnya. Nampak tak? Baginda sangat bimbang kepada kita semua. Baginda sangat telah waris pada hadis. Baginda pernah berkata, aku rindukan kepada ikhwani. Maka sahabat berkata, bukankah kami semua ikhwanamu wahai Rasulullah? Baginda kata, kalian adalah ashabi, sahabat-sahabatku. Ya, ikhwani baginda kata, mereka itulah orang pada akhir zaman, ataupun orang yang datang selepasku, yang mana mereka tidak pernah melihat wajahku. Subhanallah. Kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kita rezeki melihat wajah baginda dalam mimpi kita, insyaAllah. Dan seterusnya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang benar dalam apa jua perkara yang Nabi sampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tak pernah tipu. Apa yang Nabi sampaikan ia benar-benar berlaku. Barang siapa yang kata Nabi pernah salah dalam menyampaikan syariat, ini ada orang kata begini, orang dekat Mesir. Orang dekat Mesir, ini orang kata dia sebagai contoh. Dia kata apa? Dia ketika diwawancara dekat TV, dia malu. Sebab apa? Sebab dia bagi pandangan tapi salah. So dia nak cover kesalahan dia. Apa dia kata? Alah, biasalah aku bagi fatwa, aku salah. Nabi pun sama. Dia pernah salah dalam menyampaikan. Alhamdulillah. Nampak? Baginda apabila menyampaikan Islam, dia takkan pernah salah walaupun sedikit pun. Pada urusan dunia takkan pernah Nabi salah. Dunia pula. Pada urusan agama tidak pernah Nabi salah dalam menyampaikan Islam. Sebab apa? Sebab Allah kata, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Mafhumnya adalah tidaklah Nabi sampaikan itu ikut hawa nafsu. Bahkan apa yang Nabi sampaikan tentang Islam itulah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Maka orang masih tahu dia kata. Dia kata Nabi pun pernah salah dalam menyampaikan. Alhamdulillah. Kata-kata dia ni maksudnya apa? Maksudnya Quran yang kita baca itu ada salah. Itu maksud kata-katanya. Dan barang siapa yang kata Nabi pernah salah dalam menyampaikan Islam, maka hukumnya murtad. Kena masuk Islam balik dengan mengucap 2 kalimah syahadat. Urusan dunia harus Nabi salah. Harus. Ada urusan agama, Nabi tak akan pernah salah walaupun sedikit. Sebab urusan agama adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan juga Nabi bila sampai ke Islam, Nabi tidak akan pernah berlaku terlajak kata, tersasul tak akan pernah berlaku demikian. Kalaulah Nabi itu harus berlaku kepadanya tersasul terlajak kata, maka pastinya akan ada umat Islam atau masyarakat yang akan kata, kau tahu mana Nabi kata begini? Mungkin Nabi tersasul ke terlajak kata ke itu mustahil. Nabi takkan pernah berlaku tersasul terlajak kata dan juga mustahil. Hari itu saya dekat Facebook ada seorang doktor ni. Saya tak kenal dia, nampak dia doktor lah. Dia kata apa? Dia kata, alah, tak payah risaulah. Apa kita ni apa cakap apa tak adalah ataupun cakap kita penak sengau ke gagap ke Nabi. Dia kata Nabi Musa pun sama. Alhamdulillah. Dia kata Nabi Musa, dia kata masa kecil dia kena bara, lalu disebabkan itu dia percakapannya adalah perak ataupun sengau ataupun gagap dan juga sebagainya. Alhamdulillah. Ini mustahil. Takkanlah utusan Allah tu bersifat demikian. Allah utuskan Nabi Musa untuk sebarkan Islam. Nampak? Saya PM dia. Kamu kata begini, apa buktinya? Mana bukti kita ulama kata begitu menghina Nabi Musa AS? Lepas tu disuruh saya di snap buku snap, buku modern bahasa Melayu, buku yang dibeli dekat pasar-pasar. Dia baca sendiri. Saya kata ini bukan dalil, ini siapa-siapa boleh garang.
saya nak kitab Arab ulama silam yang kata begitu. Lepas tu dia kata, dia suruh saya buka Al-Quran tafsir. Saya buka lah, saya buka tafsir surah Tuhan dan surah apa dah. Lepas tu saya kata, saya snap, saya bagi kat dia, tengok mana bukti yang kamu kata tadi. Dekat tafsir pun tak ada. Lepas tu dia buka lah tafsir dia. Tafsir dia tak ada tafsir application modern dalam bahasa Melayu lah tu. Dia kata ni ada. Alhamdulillah. Saya kata application ni bukan dari siapa yang buat. Adakah itu mustahil, muhaddis, orang alim? Tidak. Nampak tak? Ingat, tidak boleh kita mengejek salah seorang Nabi. Sebab Nabi itu kesemuanya utusan Allah. Allah utuskan ke semua para anbiya untuk sebarkan Islam. Dan barang siapa yang ejek Nabi, maka tak ada khilaf hukum yang murtad. Adapun tentang dakwaan dia tidak benar. Nabi Musa sejak kecil memang lidah dia kena bara api sedikit. Tahu kan saya? Itu Fir'aun dia nak uji Nabi Musa. Sebab apa? Sebab Fir'aun dia ketika itu dia telah bunuh ribuan bayi. Sebab apa dia bunuh? Sebab telah sampai berita kepada Fir'aun, ada yang kata akan muncul pada zaman ini seorang bayi yang mana bila dia besar nanti dia akan mengalahkan kamu, wahai Fir'aun. Oh, Fir'aun itu takut. Dia perintahkan semua bayi yang lahir lelaki, maka dibunuh terus. Ribuanlah bayi yang meninggal, yang dibunuh, yang tak berdosa. Ada pun Nabi Musa AS, kan kita tahu kan kisah Nabi Musa bila ibunya risaukan tentang anaknya yang mana dia takut Fir'aun bunuh anak dia, maka ibu Nabi Musa hanyutkan Nabi Musa dekat sungai. Maka yang dapati kotak tersebut isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun bila dapati kotak bayi yang dihanyutkan, dia pun tengok, esoknya cantik orang ni kan. Maka isteri Fir'aun dia minta suaminya untuk nak jaga dia. Dia minta kebenaran untuk dia nak jaga Nabi Musa. Lalu ialah Fir'aun bila dipujuk oleh isterinya, dia percaya dan dia pun setujulah. Maka bila Nabi Musa ni makin besar, Fir'aun nampak pelik. Macam mana bayi boleh faham macam ni? Ni bukan macam bayi biasa ni. Lalu dia putuskan nak bunuh si Musa ni. Maka dipujuk oleh isterinya. Dan last kali ringkas cerita, bila bayi ataupun Nabi Musa ini dilihat oleh Fir'aun sangat pelik. Bila Fir'aun angkat dia, Nabi Musa tarik dengan kuat janggut si Fir'aun, maka last kali Fir'aun nak bunuh juga, dihalang oleh isterinya. Maka untuk ujian Nabi Musa, Fir'aun apa dia buat? Okey, kalau begitu kita uji dia. Aku nak letakkan dekat sini bara api, di sini makanan jauh sedikit, bara api depan dia. Kalau dia boleh bezakan Nabi Musa ni, kalau dia boleh bezakan mana api, mana makanan, maka confirm dia bukan bayi biasa. Aku akan bunuh dia. Nampak? So, Nabi Musa AS, dia seorang bayi lagi. Secara logiknya, bayi biasa pasti dia akan capai kepada yang paling dekat, itu api. Tapi Nabi Musa apa dia buat? Dia capai kepada makanan. Bila tangan Nabi Musa capai kepada makanan, susu atau kurma, maka kalau dia capai, dia akan kena bunuh, ya? Kalau dia capai makanan, dia akan dibunuh oleh Fir'aun. Maka apabila tangannya hampir sampai kepada makanan, datang Jibril, ambil tangan Nabi Musa, letakkan kepada bara api, dan Nabi Musa ambil, masuk kepada mulut, dan ditepis oleh isteri Fir'aun. Maka terlukalah sedikit dekat lidahnya, dan luka itu tidak efek kepada kefasihannya. Dia still fasih. Bukan tak fasih. Cuma ada ulama kata, cuma disebabkan luka tersebut ada sedikit lambat. Lambat itu bukan tak fasih. Nampak? Maka dia still fasih. Dia bukan pelat, dia bukan sengau, dia bukan itu, dia bukan ini. Barang siapa yang kata sebaliknya, maka itu menghina Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa bukan seperti apa yang didakwa oleh doktor tersebut. Alhamdulillah.
Ingat, kita tak boleh ejek seorang Nabi. Walaupun Nabi Musa ke Nabi Isa, kita tak boleh kita ejek. Hari itu dekat negara Arab, ada seorang budak ni, orang dewasa Islam, kawan dia orang Kristian. Yang Kristian apa dia kata? Dia kata Isa itu anak Allah kan? Dia kata Yesus itu bagi mereka adalah anak Allah. Maka Nabi apa? Budak ni orang Islam, diorang bila bergaduh sedikit kot, bergaduh, tiba-tiba budak Kristian ejek Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu macam ada ejek. Dia ni pula jahil apa dia buat? Dia kata, alah Nabi Nabi Isa pun macam ni ejek juga. Alhamdulillah. Apa? Dia ni pun hukum murtad. Sebab apa? Sebab dia ejek Nabi Musa AS. Tak boleh kita ejek salah seorang Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan ke semua para anbiya. Mereka itu utus Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka semua menyeru kepada la ilaha illallah. Jangan jadi seperti orang yang saya dah sebut sebelum ni. Saya dah sebut sebelum ni bahawa ada orang yang duduk dekat Shah Alam juga, bukan seorang, 2 orang saya jumpa. Ada yang mana mereka ni anggap Nabi sebenarnya kafir. Alhamdulillah. Dia kata Nabi yang Islam Muhammad sahaja, yang lain sebenarnya kafir. Alhamdulillah. Nampak tak? Ini dekat tempat kita, dekat Shah Alam, dekat Sri tempat lain. Seorang pakcik yang sudah lanjut usia dia. Lalu bila saya terangkan dekat dia, pakcik, Allah kata inna dina indallah Islam, sesungguhnya agama yang Allah ridai adalah agama Islam. Allah utuskan para nabi untuk sebarkan Islam, bukan sebarkan agama Yahudi, Nasrani, tidak, itu ke Islam. Maka dia baru faham, oh Nabi semuanya Islam. Semua mereka seru kepada la ilaha illallah. Nabi Musa seru kepada kaumnya, wahai kaumku serulah la ilaha illallah Musa Rasulullah. Nabi Isa pun sama, seru kepada kaumnya, wahai kaumku serulah la ilaha illallah Isa Rasulullah. Sama juga Nabi kita Muhammad SAW, dia seru kepada kaumnya, wahai kaumku serulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nampak? Lepas tu pakcik yang sudah lanjut usia tu, hampir 90 tahun umurnya, dia mengucap 2 kalimah syahadat. Mengucap 2 kalimah syahadat untuk kembali kepada agama Islam semula. Kalau dia tak mengucap, berarti dia bukan Islam. Sebab apa? Sebab barang siapa yang kata Nabi itu kafir, maka dia kafir. Tak boleh kita mengkafirkan orang Islam tanpa sebab. Ini bukan mengkafirkan orang Islam biasa, bahkan mengkafirkan Nabi-Nabi. Semua Nabi dikafirkan kecuali Muhammad SAW. Ingat kaidah Nabi dah sebut dah, man kafara musliman bila ta'wil kafara. Siapa yang mengkafirkan orang Islam tanpa sebab, maka dialah yang akan jadi orang kafir. Tapi kalau kita mengkafirkan dengan sebab, maka boleh. Contoh macam mana? Contohnya kita nampak kawan kita Islam, dia pergi pijak Quran dengan sengaja, maka kita kata apa? Kau ni kafir, kau kena muncak sekarang. Nampak? Sebab bangsa pijak Quran dengan sengaja, hukumnya murtad, kafir. Contoh lain, seseorang dia sembah berhala. Dia Islam, tapi disebabkan lakonan, orang-orang nak buat filem, dia pergi sembah berhala. Lepas tu dia kata apa? Ini pelakon je. Tak, pelakon ke apa ke ini, hukumnya murtad. Sebab sembah kepada berhala adalah tanda paling besar pada penyembahan. Maka bahasa yang sudah kepada berhala, hukumnya adalah kafir, murtad, kena mengucap balik 2 kalimah syahadat. So ini sebab kita boleh mengkafirkan kalau ada sebab. Sekiranya dia buat perkara yang boleh terbatalnya iman, seperti sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. So kadang-kadang ada orang kata, kenapa kau nak kata orang ini pelakon je pun, di sembah berhala ni pelakon je, kenapa kau nak kata murtad? Engkau siapa? Engkau tu orang biasa je, kau bukan alim, kau bukan ulama. Apa dia kata? Ya, aku bukan ulama, tapi aku sebut apa yang ulama dah kata dah. Dalam kitab-kitab ulama ada 3 pintu murtad. Antaranya adalah murtad pada aspek perbuatan, seperti sembah berhala. Sujud kepada berhala, hukumnya murtad walaupun dia sedang berlakon. Tiada kemaafan pada lakonan. Sebab sembah itu adalah tanda paling besar pada
syirik, menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama satu kita kena belajar macam mana cara nak keluar Islam. Bukan untuk amalkan, tidak. Belajar macam mana cara keluar Islam untuk kita jauhkan diri kita daripada keluar Islam. Barang siapa tidak belajar 3 pintu murtad ni, pintu i'tiqad, pintu perbuatan, pintu percakapan, tak pernah belajar pun, maka tak mustahil dia akan termasuk pada salah satu pintu murtad tersebut. Contohnya dekat surau saya, dekat ni tempat saya dekat Sungai Buloh, kami ada penduduk pasangan, penduduk Sungai Buloh ni. Adalah seorang ni, dia share dekat tu. Dia kata kalau kamu nak khusyuk ketika solat, kamu kena gambarkan, kamu kena khayalkan, kamu kena bayangkan Tuhan itu sedang berdiri gagah depan kamu, sampai dia melambai-lambai daripada kamu, sampai dia sentuh dekat kamu. Alhamdulillah. Dia kata lagi kalau kamu sedang rukuk, kamu kena gambarkan Tuhan itu sedang mengusap di belakang kamu. Kalau kamu sedang sujud, kamu kena gambarkan Tuhan itu sedang mengeraskan kepalamu dengan tangannya. Alhamdulillah. Saya kata orang begini dia bukan sembah Allah. Orang begini dia sembah patung berhala yang dia khayalkan pada fikirannya, yang mana patung itu adalah patung berhala yang sedang melambai-lambai, sedang senyum, beranggota badan. Tak ada beza dengan orang Hindu yang sembah berhala. Orang Hindu, orang Buddha disembah patung berhala yang nampak depan mata mereka. Ada pun dia bersama juga. Dia sembah berhala yang dia khayalkan pada depan mata dia, orang yang seberikan ta'ala. Sedangkan kita orang Islam, akidah kita, Tuhan kita bukan sama dengan segala sesuatu. Bukan panjang, bukan pendek, bukan tinggi, bukan rendah. Bukan berhala, bukan depan, bukan belakang, bukan atas, bukan bawah, bukan di mana-mana. Setiap sesuatu yang menempati itu adalah jisim. Allah pencipta jisim, Allah bukannya jisim. Sebab barang siapa yang kata Allah jisim itu benda, maka dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang telah diucapkan oleh yang saya dah sebut banyak kali oleh Sultan Selangor kita, Sultan Alauddin Sulaiman Shah, pada kitabnya Pohon Agama. Dia berkata Tuhan kita bukan jisim. Dia kata Tuhan kita bukan bertempat, bukan berarah, bukan panjang, bukan pendek, bukan di atas, bukan di mana-mana, dan bukan bersifat dengan segala sifat makhluk. Adapun pada surah Al-Mulk, pada surah Al-Mulk Allah kata Amintum man fis sama', kan? Itu maksudnya, adakah kalian tidak beriman dengan malaikat yang berada di langit? Bukan Allah dekat langit, tidak. Malaikat yang ada dekat langit, sengaja mereka Allah tugaskan untuk jatuhkan bala ataupun jatuhkan hujan dan juga selainnya. Nampak? Jadi, nampak ayat Quran jangan kita terjemah sebiji-sebiji. Jangan kita baca tanpa guru. Ramai orang baca Al-Quran lalu mereka sesat. Nampak? Ini yang Allah kata dekat Quran. Allah kata yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Yudhillu bihi katsira. Dengan Quran ramai yang boleh tersesat kalau dia baca tanpa guru, dia buat tafsiran sendiri. Tidak untuk kepada tafsir para ulama. Wa yahdi bihi katsira. Dengan Quran juga ramai yang Allah Taala beri hidayah. Nampak? Sebab itu nak mengaji ilmu agama, jangan kita mengaji dengan tanpa berguru. Kita mesti belajar dengan guru, sebab ilmu ini bersyarat, ilmu ini berantai sampai kepada Rasulullah SAW. Saya dengar banyak kali dekat radio air penduduk Spike. Kadang-kadang sebahagian penceramah dia bercakap saja, bukanlah yang penceramah yang okey. Ramai yang okey. Ada segelintir penceramah kadang-kadang dia bercakap, dia kata Nabi Ibrahim pernah tidak mengenal Allah lah. Dia kata Nabi Yusuf hendak berzina lah. Alhamdulillah, ini mendustakan para anbiya. Tak pernah Nabi Yusuf nak berzina, tak ada niat pun nak berzina. Nampak? Ini nampak kita pada akhir zaman sekarang sangat banyak orang yang boleh terbatal iman gara-gara menghina Nabi, mensifatkan Nabi dengan sifat-sifat yang keji. Walhamdulillah ta'ala. Jadi mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita dengar kita manfaatkan. Dan saya nak ajak semua jemaah
untuk join program ataupun kelas pengajian ini secara online Isnin malam. Saya sharekan link online sahaja. Kalau kat rumah, sebarkan link kepada anak kita. Anak-anak kita, mereka yang sibuk dengan hal dunia kan, tak sempat datang ke masjid dengan ceramah. Hantarkan kepada mereka link tersebut supaya mereka settle ilmu yang wajib. Sebab kita sebagai ayah, kita akan dipersoalkan tentang anak kita juga, tentang isteri kita juga. So kalau kita tak pernah ajar anak kita, maka akan dipersoalkan pada hari kiamat kelak. So inilah media kita sekarang. Kita share dan kebaikan seperti pengajian mingguan kami di Kota Damansara ataupun pondok kami di Kota Damansara. Guru kami bila diajar, ratusan orang hadir di pondok kami di Kota Damansara, online dan juga fizikal hari Selasa. Dan 12 Oktober ni pondok kami akan buat pondok warga emas. Ini intake, saya nak intake ke-6 dah dibuat. Setiap intake tu kadang-kadang berapa orang, lebih sedikit, kurang sedikit. Ada makcik tu dah bertongkat 90 tahun umurnya, sesanggup datang menginap dekat pondok kami, dan dia spendkan masa sebulan untuk khatamkan ilmu yang wajib. Dia tahu kalau aku mati, aku sekarang dah tua, kalau aku mati sedosa, tak settle ilmu yang wajib, maka sangat bahaya. So ni bagi mereka mengatakan ni peluang lagi nasihat, aku kena isi dengan kebaikan itu ilmu agama. Dengan ilmu sahaja kita semua boleh jamin apa yang kita buat, solat subuh, amal ibadah, kita boleh jamin ilmu sah. Tanpa ilmu kita semua tak akan boleh jamin segala amal ibadah yang kita buat ilmu sah, tak boleh jamin. Maka insyaAllah mudah-mudahan kita manfaatkan. Mudah-mudahan dengan sebab kita hadir hari ini Allah Subhanahu Wa Taala kepada saudara kita, Allah masukkan kita semua ke dalam syurga tanpa sebarang azab. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma najjina min 'adzabil qabr, Allahumma najjina min 'adzabi yaumil qiyamah. اللهم ارزقنا رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام في هذه الليلة. اللهم احفظ فلسطين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ المسلمين في المسجد الأقصى، اللهم يسر أمورهم ولا تعصر عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.